Assalamualaikum subscriber. Pada video kali ini saya akan tunjuk macam mana cara untuk menoreh pokok getah ataupun tutorial cara menoreh pokok getah. Okey, sebelum tu kita bagi pengenalan dulu. Pokok getah ni kalau kita nak dapatkan hasil yang lebih banyak, susu yang lebih banyak, kita perlu menoreh di awal pagi. Contoh pukul 6.30 pagi kita dah start boleh menoreh dah. Okey, cara menorehnya saya akan tunjuk. Ini adalah pokok getah yang saya baru toreh. Pokok getah ni dah sekitar seminggu lebih dah saya tak menoreh. Sebab baru ni kan musim hujan. Hujan kita tak boleh menoreh. Jadi bila kita first time menoreh selepas kita tinggal berminggu-minggu, susu akan susah sikit nak keluar. Jadi kita kena, lepas kita toreh tu hari ketiga ataupun hari keempat, susu akan mula banyak mengeluarkan hasil. Okey, cara pertama kita mulakan dari jalan dia dulu. Okey, kita toreh, kita tarik. Tapi kita tak boleh buat macam ni. Nanti akan termakan dinding dia. Kita hanya nak toreh alu dia saja. Dinding pokok tak boleh. Nanti akan menyebabkan kerosakan pada batang pokok. Contoh kita boleh tengok yang ni. Berlaku kerosakan pada batang pokok jika terkena dinding. Kita hanya toreh alu saja. Okey, kita tengok macam mana. Jika subscriber kurang nampak, saya minta maaf lah. Sebab saya sambil menoreh sambil merakam. Kalau video tu ada bergerak tu ataupun view saya bergoncang, saya minta maaf. Okey, kalau susu lambat keluar macam ni, kita tak perlu tunggu dia sehingga jatuh kat sini. Sebab banyak lagi pokok yang kita nak toreh. Jadi kita lalukan macam ni. Kita lalukan saja macam ni. Kita ambil lagi yang atas ni. Kita basahkan sudu dia. Jadi walaupun kita tinggal, dia tak akan meleleh. Dia tak akan meleleh kat sini ataupun susu ni tak akan jatuh. Tak akan jatuh di sebelah sudu. Dia akan jatuh tepat pada sudu sebab kita dah basahkan dengan susu dia. Okey, kemudian kita tadah je. Kalau kita nak tunggu, memang rugilah masa kita sebab banyak lagi pokok kita nak toreh. Okey, bagi daun yang dah layu ataupun penyambung sudu, kita buat yang baru. Okey, ini subscriber boleh tengok macam mana cara saya sambungkan daun ni kepada sudu supaya lebih panjang dan supaya titisan dia sampai masuk ke cawang. Kalau kita tak tambah daun, mungkin dia akan meleleh sampai kat sini. Jadi bila kita dah tambah daun titisan getah ni, susu ni akan tepat jatuh ke dalam cawang. Pastikan kedudukan cawang kita ni stabil. Kita tak nak bila susu dah banyak, bila cawang dah makin berat dengan tampungan susu yang makin banyak, dia akan terbalik. Sebab pokok getah ni, susu getah ni memakan masa lebih kurang dalam 8 hingga 10 jam untuk susu dalam cawang ni beku sepenuhnya. Tapi sekiranya kita menoreh di waktu pagi, tiba-tiba contoh dalam 2 jam kemudian tu kita tahu akan hujan sebab kita lihat cuaca tu gelap. Okey, apa kita nak buat sekiranya ketika kita menoreh tiba-tiba cuaca nak hujan? Bila hujan, apa jadi pada susu getah kita? Yang pertama, susu getah kita akan rosak kerana susu tu belum beku lagi. Dia akan bercampur dengan air. Jadi kalau kita nak selamatkan susu kita daripada rosak terkena air hujan, sebab bila hujan, air hujan ni akan meleleh ke alu kita. Kemudian dia masuk ke dalam cawang, dia akan rosakkan susu. Jadi kita perlukan cuka getah dan juga air. Nisbah campuran dia 15% cuka getah, 85% air. Kita campur, kita goncang-goncang, kita pun
Masukkan dalam cawan, kita kocang-kocang, dia akan beku. Okey. Jadi bila waktu sesuai untuk kita menoreh? Bagi waktu untuk menoreh pula, kita hanya menoreh pada tahun baru, bermakna bila dah habis musim banjir ataupun musim hujan lebat, kita akan start menoreh seawal bulan 1 sehingga pertengahan bulan 11. Maknanya pertengahan bulan 11 hingga 12 adalah waktu untuk pokok getah rehat. Kita tak boleh nak toreh sepanjang tahun. Pokok getah pun ada cuti dia juga. Pokok getah ni bila musim daun luruh, maknanya daun pokok getah ni luruh, pokok getah tu akan akan menghasilkan banyak susu. Sebab susu daripada batang dia ni, dia akan turun ke sini, akan turun ke laluan yang kita toreh. Sekiranya selepas dia luruh, kemudian dia akan tumbuh pucuk baru ataupun pucuk muda. Ketika itu susu akan berkurangan kerana susu getah ni akan naik ke pucuk. Setiap pokok ni memang tak terhitung lah jumlah pucuk dia. Jadi bila dah keluar pucuk baru tu, memang kuranglah susu. Waktu tu pun kalau ikutkan boleh juga untuk kita rehatkan pokok. Sebab daripada dia mula-mula nak tumbuh pucuk hingga menjadi daun yang besar matang, dia memakan masa tak lama pun, dalam seminggu lebih macam tu. Lepas tu kita boleh toreh balik. Okey, pokok yang saya toreh ni adalah pokok boleh dikatakan umur dia separuh matang. Di pertengahan usia dia. Jenis pokok ni ada 3 kategori. Yang pertama, pokok yang muda baru dibuka. Yang kedua, pokok separuh matang macam saya toreh ni. Dan yang ketiga, pokok yang betul-betul tua. Jadi bagi pokok yang terlalu muda yang baru kita ajar toreh untuk keluarkan susu, kita boleh gunakan ubat yang power dia tu tak berapa kuat lah, sesuai dengan umur pokok tu. Kita tak boleh pakai ubat untuk pokok yang tua, nanti pokok muda tu akan mati. Jadi untuk pokok yang baru kita buka jalan dia, baru nak ajar toreh, kita gunakan ubat yang power dia tu lebih lembut. Bagi pokok yang saya toreh ni, pokok pertengahan, kita gunakan yang grade 5000. Power dia tu 5000. Kalau perasan bekas tudung dia tu berwarna merah. Kalau untuk pokok yang lebih tua ataupun yang 3-4 tahun akan datang, kita akan tebang pokok tu, kita bolehlah guna super kuat, ubat dia yang paling kuat. Sebab bila dia ubat tu press pokok tu mengeluarkan hasil susu yang banyak, dalam 3-4 tahun pokok tu akan mati. Jadi kalau kita nak guna ubat penggerak susu yang tahap paling kuat, kita bolehlah guna pada pokok tua. Jangan pada pokok muda ataupun pokok yang separuh matang ni. Nanti pokok tu akan cepat rosak ataupun mati. Okey, itu sekian saja daripada saya untuk video kali ini. Jumpa di video akan datang. Kepada viewer yang baru singgah di channel saya, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Ketika subscribe tu jangan lupa tekan lonceng notification supaya banyak info terbaru anda tidak terlepas. Okey, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.